Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Khalidah binti Abdul Karim, nombor matrik 1710824, merupakan pelajar tahun 3 jurusan Sains dengan Pendidikan dalam kurungan Kimia yang kini menuntut di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Dan tujuan video pada hari ini adalah untuk membentangkan refleksi terhadap 3 tugasan yang ditetapkan kepada kami, pelajar-pelajar Sains Pendidikan ke atas subjek pengalaman sekolah SIP 2001. Terdapat 3 tugasan utama yang ditetapkan kepada kami, iaitu tugasan yang pertama adalah membuat sebuah laporan ringkas terhadap sekolah yang dipilih. Tugasan 2 adalah untuk membuat pemerhatian terhadap kaedah bilik darjah yang dijalankan oleh para guru di sana. Dan juga tugasan yang ketiga adalah untuk menjalankan kajian kes terhadap pentadbiran sekolah tersebut. Maka video ini adalah untuk merumuskan ataupun meringkaskan apa pendapatan saya terhadap tiga tugasan tersebut. Pada tugasan yang pertama, saya dikehendaki untuk menyediakan sebuah laporan ringkas terhadap sekolah pilihan saya. Sekolah pilihan saya merupakan Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 24 dalam kurungan 2 Shah Alam, Selangor. Ia merupakan sebuah sekolah menengah kebangsaan yang menerima bantuan penuh kerajaan yang menempatkan pelajar daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5. Pada sekolah ini hanya terdapat 2 sahaja kelas sains tulen, iaitu kelas sains yang di mana pelajarnya mengambil jurusan bio, fizik dan kimia. Sekolah ini terletak di Shah Alam, Selangor di Seksyen 24, dan saya juga dapati beberapa perkara mengenai sekolah ini, di mana sekolah ini merupakan sebuah sekolah yang agak baru, maka fasiliti-fasilitinya merupakan fasiliti-fasiliti yang tidak lapuk ataupun masih lagi cukup dan mempunyai banyak tempat-tempat yang boleh dijalankan aktiviti oleh pelajar. Mereka mempunyai dataran terbuka, mereka mempunyai dataran tertutup, ada dewan terbuka dan dewan tertutup. Mereka mempunyai bilik multimedia, pelbagai makmal yang menempatkan subjek-subjek kendiri seperti subjek fizik, subjek kimia dan subjek sains, kelas-kelas dan juga bilik guru dan bilik sakit untuk pelajar. Maka saya rumuskan bahawa sekolah ini tidak mempunyai masalah dari sebarang fasiliti. Namun, saya tidak dapatlah untuk menjalankan sesi pengalaman sekolah di sekolah tersebut kerana pada waktu ini kita hanya menjalankan sesi secara maya sahaja. Seterusnya, saya juga dapati sekolah ini mempunyai pentadbiran yang sistematik, di mana ia ditadbir oleh seorang guru besar yang dibantu oleh beberapa penolong kanan, dan setiap penolong kanan tersebut mempunyai jawatan-kuasa yang tersendiri, dan akhirnya adalah guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Dan seterusnya, dalam tugasan 2, saya dikehendaki untuk melakukan pemerhatian bilik darjah guru, dan saya ditempatkan bersama Cikgu Hafizah. Beliau merupakan guru kanan panitia sains dan matematik. Dan saya berkesempatan untuk mengikuti 2 kelas secara maya, iaitu kelas yang menggunakan platform Google Meet dan sebagainya, iaitu pada hari Isnin 1.20 petang dan juga hari Jumaat 8.30 pagi. Kelas yang dijalankan oleh para guru tidak lama kerana pihak sekolah telah menetapkan masa yang boleh digunakan oleh para guru. Maka selepas 30 minit sesi pembelajaran akan disambung dengan 1 jam ataupun 30 minit sesi tutorial. Dan ini saya dapati dilakukan oleh hampir semua guru-guru di sekolah tersebut kerana pelbagai masalah ataupun kekangan, seperti pelajar tidak mempunyai liputan internet yang banyak ataupun pelajar tidak mempunyai gadget yang sesuai untuk menonton dengan lebih lama. Dan saya juga dapati guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 24 menggunakan teknik membimbing, di mana pelajar yang memberikan ataupun pelajar yang menjalankan aktiviti pembelajaran secara interaktif. Seperti mereka dalam rancangan pelajaran harian mereka, guru-guru menggunakan ayat seperti murid menggunakan, murid menerangkan, di mana fokus utama dalam pendidikan adalah pelajar, bukannya guru. Dan seterusnya, saya juga dapati bagi menetapkan corak pembelajaran ataupun trend pengajaran yang tidak lari dalam jadual, sebelum semester dimulakan setiap tahun, para guru haruslah menyediakan rancangan pengajian tahunan, di mana rancangan itu disusun mengikut mingguan, dan sebelum kelas dimulakan, para guru menyediakan rancangan pelajaran harian. Dan bagi saya ialah satu perkara yang sangat efektif agar guru dapat melihat corak ataupun guru dapat melihat tempo pengajaran mereka, sama ada ia seiring dengan rancangan yang telah mereka tetapkan ataupun tidak.
Dan seterusnya, saya juga dapati sesi pembelajaran secara maya ini lebih kurang ataupun lebih sama saja seperti sesi yang kami sebagai pelajar di universiti jalani, di mana para guru membentangkan pembelajaran masing-masing menggunakan slide PowerPoint dan pelajar lebih kepada mendengar dan menerima apa yang diajar oleh guru. Namun setelah tamat 30 minit sesi pembelajaran, guru akan menyediakan sesi kuis ringkas bagi mendapat ataupun bagi melihat sama ada pelajar menerima ataupun tidak sesi pembelajaran yang dijalankan pada hari itu. Seperti contoh, guru menjalankan sesi quizzes yang terdiri daripada 10 soalan ringkas supaya pelajar kita boleh lihat secara mudahnya mereka dapat ataupun tidak pembelajaran yang dijalankan pada hari itu. Dan selepas sesi quizzes, guru akan menunjukkan laporan quizzes tersebut kepada pelajar secara langsung agar mereka dapat lihat apa keputusan mereka dapat langsung daripada kelas yang mereka jalani pada hari itu. Dan jika quizzes tersebut merupakan sebuah keputusan yang agak tidak memberangsangkan, maka guru-guru akan memberikan latihan pengayaan sebagai sokongan terhadap pembelajaran harian yang mereka jalani pada hari itu. Maka saya kira teknik-teknik yang digunakan oleh guru-guru di sekolah SMK Seksyen 24 ini merupakan teknik yang kita panggil sebagai scaffolding ataupun guru menjadi facilitator dalam pendidikan pelajar, di mana fokus utama pendidikan adalah pelajar dan guru bukan hanya lagi berdiri di tengah-tengah kelas dan memberikan pengajaran, dan pelajar hanyalah menjadi spine yang mengabsorb ataupun yang menerima sahaja apa yang diajar oleh guru. Dan walaupun pembelajaran ini dijalankan secara maya, kita masih lagi dapat lihat sesi interaktif dua hala antara guru dan pelajar tersebut, dan pelajar juga boleh bertanyakan soalan. Dan saya kira dan saya lihat keadaan ini berlangsung dalam keadaan yang sangat terhormat, di mana pelajar menggunakan button raise hand di Google Meet sebelum mereka bertanya soalan. Mereka tidaklah terus menyampuk ataupun memotong guru tersebut di tengah-tengah pengajaran mereka. Dan dalam tugasan terakhir saya adalah untuk menjalankan kajian kes terhadap pentadbiran di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 24. Dan saya menjalankan temu bual secara ringkas selama lebih kurang 30 minit bersama Puan Hayati Muhammad yang merupakan seorang penolong kanan pentadbiran merangkap penolong kanan kurikulum di SMK Seksyen 24. Dan bagi memulakan sesi temu bual, beliau menceritakan tentang pengalaman mengajar beliau yang telah mengajar lebih daripada 30 tahun dan telah mengajar lebih daripada 4 buah sekolah. Maka dengan pengalaman yang sangat luas tersebut, dapatlah saya kongsi beberapa dapatan yang saya dapati daripada temu bual. Pertama, dalam portfolio beliau sebagai seorang penolong kanan akademik, beliau tidak hanya melihat beliau tidak hanya melihat tahap kurikulum di sekolah, beliau juga menjaga kebajikan para guru, di mana pada keadaan semasa ke semasa para guru akan diberikan latihan intensif ataupun latihan kediri untuk meningkatkan lagi corak pengajaran mereka. Dan juga seseorang penolong kanan pentadbiran ini bertujuan untuk menyelaras, menyesuai dan juga mengawal apa yang terjadi di sekolah tersebut, baiklah dari segi jadual kelas, baiklah dari segi kehadiran guru dan dari segi keadaan pengajaran di setiap kelas. Dan walaupun perkara ini agak sukar untuk beliau memantau dalam keadaan walaupun perkara ini agak sukar untuk beliau pantau kerana keadaan sekarang adalah pembelajaran seperti maya, apa yang pihak pentadbiran lakukan pada kali ini adalah setiap guru wajib untuk memberikan pautan Google Meet masing-masing setiap hari. Maka guru pentadbir ini akan melihat ataupun akan mengikuti secara sebentar sahaja setiap pautan-pautan ini untuk melihat kaedah pengajaran guru dan adakah guru masih mengajar ataupun tidak, secara mudahnya untuk memerhati seorang guru itu masih boleh menjalankan tugasnya ataupun tidak. Dan untuk membincangkan tentang masalah-masalah yang agak sukar untuk kita selesaikan pada waktu ini, beliau mencadang ataupun beliau berkongsi bahawa masalah yang agak sukar untuk kita tangani sekarang adalah masalah ketidakhadiran murid, kerana murid sekarang berada di rumah masing-masing dan agak sukar untuk pihak sekolah memastikan setiap murid mendapat pendidikan yang setara, di mana setiap murid mendapat pendidikan yang setara kerana persekitaran ataupun
Agak sukar untuk beliau pastikan setiap murid mendapat pendidikan yang setara kerana persekitaran ataupun peralatan-peralatan pembelajaran ini disediakan oleh pihak ibu bapa masing-masing. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, setiap guru wajib untuk memberikan laporan kehadiran harian kepada pihak pentadbiran dan pihak pentadbiran akan berkongsi laporan tersebut dengan para ibu bapa. Dan setiap minggu, pihak pentadbiran akan menghantar laporan kehadiran mingguan di mana pelajar cicir tegar akan diberikan ataupun akan disenarai pendekkan kepada pihak pentadbiran daerah untuk kita sama-sama lihat apa yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, kerana terdapat beberapa kekangan seperti pelajar bekerja, pelajar tidak mampu untuk mengikuti kelas online kerana mereka tidak mempunyai gadget, ataupun pelajar mempunyai liputan internet yang terhad. Dan juga apabila ditanyakan tentang bagaimana fungsi sesebuah sekolah tersebut tanpa pihak pentadbiran, beliau menjawab sesebuah sekolah tidak boleh didirikan tanpa fungsi pentadbiran, kerana para guru perlukan arahan rasmi ataupun arahan yang seragam daripada pihak pentadbiran agar dapat disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Maka secara ringkasnya, apa yang saya dapati daripada 1 minggu sesi pengalaman sekolah SIP 2001 ini adalah ibu bapa dan guru bergerak seiring untuk memberikan pendidikan yang kondusif ataupun pendidikan yang lengkap kepada anak-anak. Dan para guru walaupun telah memberikan pelbagai cara dan pelbagai kaedah untuk memberikan pengajaran kepada anak pelajar, ia menjadi satu tanggungjawab kepada pelajar untuk untuk mengambil kaedah-kaedah tersebut dan gunakan ke arah yang baik. Pelajar harus tidak menggunakan peluang tersebut dengan sewenang-wenangnya, walaupun pada ketika ini pelajar berada di rumah dan menerima pembelajaran secara kendiri. Dan maka apa yang dapat saya rumuskan di sini adalah, walaupun sesi pembelajaran dijalankan secara maya, pembelajaran yang kondusif dan pembelajaran yang efektif masih lagi boleh dijalankan, dan ia bergantung kepada pelbagai pihak, tidak semestinya hanya guru semata-mata. Maka sekian, terima kasih.